Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Shafie Apdal, calon DAP di bawah logo warisan Saudara Frankie Poon, untuk Tanjung Papat Saudara Kelvin Chong, untuk Elok Pura, dan juga semua pemimpin warisan aku yang bersama dengan kita pada petang ini. Salam sejahtera kepada semua. 各位亲爱的三打根同胞，大家下午好。Hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Shafie Apdal kerana sudi datang untuk menyokong calon-calon kita di Tanjung Papat dan juga di Elok Pura. Mari kita berikan tepukan sambutan bergemuruh kepada Datuk Seri Shafie Apdal. Saya tak mau cakap panjang. Nanti kemudian mungkin akan sambung selepas Datuk Seri Shafie Apdal. Tapi saya nak bincang beberapa perkara saja, iaitu perkara terkini, khususnya ugutan oleh Tan Sri Muhyiddin bahawa sekiranya rakyat Sabah pilih parti yang tak sehaluan dengan kerajaan persekutuan, peruntukan pembangunan mungkin akan dikurangkan. Ini saya rasa sesuatu yang tidak patut keluar daripada mulut seorang Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi bila Perdana Menteri ini gelarkan diri sebagai Abah Sabah. Kalau dia Abah Sabah, bukanlah tindakan seorang bapa untuk ugut dan ancam sama rakyat Sabah. Bolehkah kalau rakyat Sabah buat keputusan untuk memilih Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah, mereka akan dihukum oleh Putrajaya Kuala Lumpur? Anda boleh setuju tak? Boleh setuju tak? 凭什么联邦政府要恐吓而威胁沙巴人民？如果你支持 Shafie Apdal 成为首长，他说联邦政府的拨款不会好像往年这样多，有可能会少哦。嚯，你来自汹汹威胁沙巴人民以为沙巴人民好欺负好欺负吗？好欺负吗？26号告诉穆希丁，沙巴人是有硬骨头的，不是软骨头的。Saya nak bagi tahu itu Tan Sri Muhyiddin. Jangan ingat Sabah macam negeri-negeri lain. Sabah bukan macam negeri-negeri lain. Jangan ingat anda boleh buli sama negeri Sabah. Jangan lupa, tanpa Sabah tak ada Malaysia. Sabah bukan salah satu daripada 14 buah negeri di Malaysia saja. Sabah adalah satu daripada 3 wilayah, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, yang membentuk negara Malaysia pada 16 hari bulan September. Dia ingat tak? Dia ingat tak? Dia Perdana Menteri lupa apa punya Perdana Menteri macam ni. Perdana Malaysia, Perdana Menteri Malaysia lupa Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, 3 wilayah yang membentuk Malaysia. Mana boleh ugut Sabah? Sabah ada hak otonomi, betul tak? Nah, di bawah perjanjian Malaysia 1963. Dan sebelum ini Suruhanjaya Kabul Commission, what does he say? Lord Kabul said that Sabah and Sarawak should be treated as equal partners. Apa makna rakan kongsi setara? Rakan kongsi setara ialah bahawa semua hasil, semua peruntukan ini mesti dikongsi secara bersama, secara sama rata. Tak faham bahasa dah? Betul tak? Jangan buli sama rakyat Sabah. Setuju? Jangan ingat
Macam itu timbalan menteri komunikasi. Buli sama adik saudari Viviana. Cakap dia panjat pokok untuk dapat internet. Ini bukan sahaja dekat Pitas, banyak tempat dekat Sandakan pun serupa. Betul? Kalau ada masalah itu, akulah. Kita akan berusaha untuk buat lebih baik. Tidak. Dia cakap ini budak bohong punya. Ada bohong tak? Ada bohong tak? Timbalan menteri bohong. Oh. Cilaka punya timbalan menteri. Oh. Dia ingat kerana adik ini datang dari Sabah, boleh buli. Sama seperti Perdana Menteri. Kerana rakyat Sabah tak tahu sama ada boleh sokong Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Wah, nak buli sama rakyat, nak ancam sama rakyat Sabah. Kalau tak sokong dia, mungkin peruntukan akan dikurangkan. Ini tak betul. Ini salah. Kerana di bawah perjanjian Malaysia, Sabah ada kuasa autonomi. Di bawah Suruhanjaya Kobul pun ada cakap. Perlembagaan Malaysia pun ada cakap. Jangan buli sama Sabah. Jangan main-main sama Sabah. Setuju tak? 26 hari bulan September. Ajar sama Kuala Lumpur. Boleh. Ajar sama Kuala Lumpur. Bagi tahu sama mereka. Jangan buli sama rakyat Sabah. Setuju? Biarkan rakyat Sabah tentukan siapa rakyat Sabah mau untuk ketua menteri. Setuju? Kalau tidak, nanti Muhyiddin akan pilih ketua menteri. Kita tengok gambar kawan baik saya, kita pamerkan sebagai calon ketua menteri Sabah. Calon mereka tak ada. Muka pun sama-sama. Tak tahu ada atau tak ada. Mungkin hantu baru tahu. Tapi yang kita lihat gambar siapa? Gambar Muhyiddin. Muhyiddin orang Sabah kah? Dia orang Sabah kah? Dia ada tanding kat Sabah tak? Macam mana dia boleh jadi ketua menteri? Macam mana beliau boleh jadi apa? Abah Sabah. Abah Sabah. Ini ketua menteri Sabah pun tak cakap dia sendiri Abah Sabah. Tapi orang luar cakap dia bapa Sabah. Ini apa punya bapa saya pun tak tahu. Tapi yang penting ialah jangan bagi Muhyiddin untuk tentukan siapa ketua menteri Sabah. Kalau mereka menang, yang tentukan siapa jadi ketua menteri tidak lain tidak bukan ialah Muhyiddin. Kalau kita putuskan 26, kita yang buang undi, pilih anak Sabah, rakyat Sabah, orang Sabah jadi ketua menteri di Kota Kinabalu, Dato' Sri Shafie Apdal. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Selalu saya pergi mana-mana, termasuk dekat kawasan KDM, mereka akan mainkan isu perkauman. Bila kita sebut apa yang Dato' Sri Shafie Apdal buat baik untuk semua kaum. 我们说他做好给所有的人民，给华社华教拨款，给回教堂增加拨款，3000万增加到4300万。华教有没有拿到拨款？华社有没有拨款？有没有？还承认统考哦。哪一个领袖承认统考哦？我问你啊，只有Shafie Apdal，你还不要Shafie Apdal，还要支持那些马华公费哦？他们有承认统考吗？他们有没有承认统考？哎呀，在半岛已经被拒绝了，想要在沙巴来专制，你跟他讲。不要来这边专制，你跟我回去啦。Selalu main isu PTI. Tapi bila kita lihat Dato' Sri Shafie Apdal, Dato' Sri Shafie Apdal, apa salah dia? Salah dia ialah beliau nak jadi pemimpin untuk semua rakyat, semua kaum, semua agama. Ada salah?
ada salah? Oh, untuk mereka itu salah. Pergi ke kawasan Kristian, kawasan bukan Islam, dia cakap, oh itu jaga PTI, tak boleh percaya. Sungguh pun Dato' Sri Shafie Apdal naikkan peruntukan untuk agama lain. Dia sebagai orang Islam tentu jaga masjid, tapi beliau sebagai orang Islam yang adil pun jaga gereja dan agama lain. Tambah peruntukan daripada 30 juta kepada 43 juta ringgit. Ini bila kita cerita sama rakyat Sabah, mereka tak boleh jawab. Mereka cakap PTI. Christmas tambah cuti 1 hari lagi. Mana negeri yang tambah cuti 1 hari? Hanya Dato' Sri Shafie Apdal yang tambah cuti 1 hari. Tapi bila cerita dekat kawan-kawan Kristian, mereka pula jawab balik PTI. Tak boleh jawab, dia akan cakap PTI. Lain kali sakit perut, mereka pun akan cakap PTI. Jangan terbawa-bawa oleh sentimen perkauman. Itu bahaya. Jangan biarkan mereka pecah belahkan rakyat. Boleh tak? Hanya bila kita semua bersatu di bawah kepimpinan Dato' Sri Shafie Apdal, baru kita boleh maju. Baru hak rakyat akan dipertahankan. Kita perlu pilih seorang yang berani perjuangkan hak rakyat Sabah. Betul? Kalau kita pilih calon ketua menteri yang dilantik oleh Kuala Lumpur, lain kali bila nak tuntut hak rakyat Sabah, Kuala Lumpur akan bagi tahu sama dia, oi, jangan lupa siapa lantik sama anda. Tapi kalau Dato' Sri Shafie Apdal perjuangkan hak rakyat Sabah, beliau berani kerana sokongan dan kekuatan beliau datang daripada 3 juta rakyat Sabah. 26 hari bulan September, biarkan rakyat Sabah tentukan siapa pemimpin mereka. Biarkan rakyat Sabah tunjukkan kita mahu perpaduan. Biar rakyat Sabah tunjukkan bahawa rakyat Sabah hidup dengan harmoni, dengan bermaruah, dengan bangga di bawah seorang pemimpin berjiwa rakyat, Dato' Sri Shafie Apdal. Akhirnya kita perlu tolong sama Dato' Sri Shafie Apdal. Buka satu lembaran baru. Buat satu sejarah baru di Sabah. Kita tolak politik kata. Boleh tak? Boleh. Kita mahu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat supaya mereka boleh jaga sama rakyat. Boleh? Boleh. Kita tak mahu adun kata. Kerana adun kata hanya boleh jaga raja kata. Kita tak mau adun kata. Mereka tak tahu jaga rakyat. Mereka hanya tahu jaga raja kata. Dan Dato' Sri Shafie Apdal telah buktikan macam mana beliau jaga rakyat. Kalau ada tanah, kongsi sama rakyat. Bukan macam mereka ada tanah, sapu habis. You mau ini macam punya kerajaan dah? Mau tak? Mau. Ingat, kalau 26 kita hilang peluang ini untuk pilih pemimpin kita sendiri, masa depan anak-anak kita tidak akan diputuskan di Kota Kinabalu atau rakyat Sabah. Masa depan anak-anak kita akan diputuskan di Kuala Lumpur. Saya datang dari Semenanjung. Saya tengok, mata saya tengok pun tak boleh tahan. Jangan benarkan Kuala Lumpur putuskan dan campur hal Sabah. Setuju? Saya nak beri laluan kepada kawan baik saya, Dato' Sri Shafie Apdal, pemimpin tulen untuk rakyat Sabah. Undi! 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 Terima kasih.